Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita cuba buat seringkas dan secepat yang mungkin ya. Susah faham hari ini pun hari Ahad dan kita tak ada masa sebenarnya sebab bila tanya esok ramai yang ada quiz lah ya. Dan bila nak buat Selasa pula susah rasa macam terlewat sangat. Jadi malam ni lah insyaAllah kita akan buat seringkas dan secepat yang mungkin ya. Baik, kepada yang di live streaming pun kalau ada apa-apa soalan boleh tanya pada kawan-kawan yang di dalam Google Meet ya. Okey, Ustazah cuba present dulu. Ustazah punya slide ni, sempatlah buat sikit slide. Okey, baik. Ini ialah hari ini apa yang akan Ustazah kongsikan dengan kamu semua, anak-anak H ya, batch H yang kita buka elective trust. Elective trust ni bahasa akademik atau bahasa ilmiah lah ya. Tapi kalau bahasa kita duk sembang-sembang ni kita sebut minor. Ya, minor. Apa benda lah minor ni dan apa benda lah elective trust ni ya. Adakah dia sama dengan package A, B, C, D, E, F, G yang kamu ambil sekarang ya? Adakah dia sama ya? Pun nama elective juga yang tu pun kan? Dan Ustazah yakin dan percaya setiap daripada kamu telah pun berada di dalam Google Classroom yang telah dibina oleh Encik Rozidan, pelaras PISMP dan semua RMK telah diberikan di sana. Betul kan Ustazah? Kalau tak betul kalau tak pernah tengok lagi RMK untuk pendidikan Islam ke apa, kena bagi tahu. Sebab malam ni Ustazah tak akan cerita tentang RMK, tapi Ustazah boleh jawab kalau kamu tanya bagaimana nak baca RMK ya. Okey, kita teruskan. Jadi malam ini Ustazah akan bagi secara ringkas dulu. Ini adalah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral yang di mana akan menerajui Elective Trust Pendidikan Islam ya, Elective Trust Pendidikan Islam diketuai oleh Tuan Haji Muhammad Lutfi bin Ahmad yang tengah ni. Kemudian Ustaz Zulkarnain sebagai timbalan. Seterusnya Ustaz Muhammad Aufar, Setiausaha, Ustaz Dr. Ku Asmadi ya. Mungkin kamu semua dah familiar lah sebab mereka pun ada GPI 1083. Ustaz Husin ya, Ustaz Husin dan Dr. Muhammad Zuhdi. Jadi dalam Japim ni muslimin ramai ya, dalam 6 orang muslimin. Dan kita ada seorang pensyarah moral iaitu Puan Krishna Kumari. Dan ada dua ustazah sahaja dalam Japim ni iaitu Ustazah Aziah dan Ustazah Ilda ya. Ustazah Ilda tidak mengajar kamu mana-mana subjek pendidikan Islam H ni, jadi Ustazah memang tak kenal langsung lah H ni ya, walaupun satu kelas adalah kenal seorang dua tu pun kebetulan ya. Dan yang lain tu Ustazah memang tak kenal lah ya. Dan insyaAllah bila ada yang terpilih dalam elective trust ini, insyaAllah kita akan berkenalan ya. Jadi di samping tu Ustazah nak ambil kesempatan ni lah, mohon doakan semua para asatizah kita ataupun lebih tepatnya Ustaz Lutfi, Ustaz Aufar, Ustaz Ku, Ustaz Husin dan Ustaz Zudi. Ustaz Zudi dah sihat alhamdulillah. Sampai Ustaz Husin semuanya positif COVID dan doakan mereka insyaAllah dicepatkan kesembuhan. Ustazah minta izin untuk tutup kamera ya sebab dia jadi macam lag kan. Ustazah minta izin tutup kamera. Okey. Jadi ini ialah Japim. Baik. Japim di mana? Di arah 11 menara. Arah 11 menara. Arah 11 tingkat 11 tu kita ada tulis tagging Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Dan masuk di pintu yang tertulis Japim tu pergi sebelah kanan. Sebelah kiri Koko, sebelah kanan. Ini di sebelah kanan ialah Japim, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Ada senarai nama ataupun tagging nama pensyarah di kubikel tersebut. Okey. Itu seberingkas lah ya, di mana letaknya Japim. Baik, kita terus kepada elective trust pendidikan Islam. Baik.
Elektif teras pendidikan Islam. Apakah elektif teras pendidikan Islam? Elektif teras pendidikan Islam seperti yang sudah kata di awal tadi, ianya adalah minor. Minor ni apa? Ini kita akan tengok nanti seterusnya nanti. Kamu akan sekiranya dipilih dan terpilih, kamu akan mengikuti 20 kredit pengajian sepanjang pengajian lah 20 kredit, kita panggil kredit, jam kredit, 20 jam kredit sepanjang pengajian, ya, 20 jam kredit sepanjang pengajian. Berapa lama nak belajar elektif teras pendidikan Islam ini? Hanya 4 semester sahaja, dan tambah 1 semester pendek, ya. Hanya 4 semester sahaja, iaitu kita kata 2 tahun sahaja belajar elektif teras pendidikan Islam di samping bahasa Melayu. Ada subjek bahasa Melayu, ada subjek elektif teras. Dan kelas-kelas akan disusun mengikut elektif teras. Kerana apa? Kerana mudah untuk dari segi pengurusan jadual waktu, ya. Jadi kamu akan sekarang PPISMP H1 akan berpecahlah mengikut apakah elektif teras masing-masing yang pilih. Apa yang kamu pilih kan? Ada yang pilih muzik ke, ada yang pilih PJ ke, semua akan berpecahlah tu. Maka kelas berdasarkan elektif teras inilah yang akan kekal sampai kamu bergraduasi. Macam itu, ya. Jadi elektif teras ni akan kekal. Sudah tak pastilah, mungkin ada metod baru ke apa kan, tapi metod yang lama itulah seperti yang sudah cerita tu, ya. Mungkin metod baru ni dikekalkan H1 PPSMP ke PSMP juga, masa subjek elektif teras masing-masing keluar, boleh jadi juga tau. Tapi kita tak tahulah apakah metod ataupun cara yang akan digunakan oleh bahagian pentadbiran. So kita tunggulah, mungkin dia nak buat perubahan ke apa kan. Tapi selama yang kita buat ini, selama Ustazah duduk di IPJ Kampus Bahasa Melayu, selama 5 tahun ini, inilah dia cara dia, iaitu pelajar untuk PISMP dipecahkan mengikut kelas elektif teras. Dan duduklah dalam kelas tu sampailah bergraduasi, ya. Okey, dan metod untuk elektif teras pendidikan Islam ialah kuliah, tutorial dan PBS. Kita tak ada amali macam PJ, kita tak ada pentaksiran yang lain-lain yang khas lain tu, kita tak adalah, ya. Kita cuma ada kuliah, tutorial dan PBS. Seterusnya, ini adalah subjek-subjek yang akan kamu belajar sekiranya terpilih dan dipilih. Yang pertama ialah PIMK 3023, pengajian tafsir Al-Quran dan ulum hadis. Ini biasanya diajar oleh ustazku. Nombor 2, PIMK 3063, pedagogi pendidikan Islam 1, akidah dan sirah. Biasanya ustazah yang akan ajar subjek ni. Baik, apa maksud pedagogi? Pedagogi ialah kami akan ajar kamu cara mengajar. Kita ajar kamu cara nak mengajar akidah dan sirah dalam kelas. Macam gitu, ya. Kita nak ajar kamu cara mengajar. Kalau PIMK 3023 yang atas tu, pengajian tafsir Al-Quran dan ulum hadis tu, kalau sebut pengajian, dia adalah untuk diri kamu, ilmu. Maksud dia adalah konten, dia adalah konten ilmu, ya. Kamu akan belajar dengan lebih lanjut lagi lah, ya, dalam bahasa Melayu, jangan risau, bukan bahasa Arab. Untuk elektif teras pendidikan Islam tidak ada bahasa Arab. Tidak ada bahasa Arab sebab kamu sudah minor pendidikan Islam. Kalau bahasa Arab, dia adalah minor kepada pelajar major pendidikan Islam, G7, G8, F13, mereka minor bahasa Arab, yang tu memang fully bahasa Arab. Tapi kalau elektif teras pendidikan Islam tidak ada bahasa Arab, jangan risau. Ustaz-ustazah mengajar semua dalam bahasa Melayu, bahasa yang difahami. Kalau Ustazah Ilda ada tambah sikit satu bahasa utara. Lorat, lorat utara. Tapi tak apalah yang tu. Okey. Yang ketiga, PIMK 3093, pedagogi pendidikan Islam 2. Kita ajar kamu cara mengajar ibadah, akhlak dan jawi di dalam kelas. Ini biasanya akan diajar oleh Ustazah Aziah. Seterusnya PIMK 3183, kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah. PI itu pendidikan Islam, SR sekolah rendah. Kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah dan pengajian jawi. Apa yang akan kamu belajar? Kita akan ajar kamu cara baca di SKP, cara kalau duduk di sekolah nanti apa nak buat RPH dan sebagainya. Kita ajar kamu tentang kurikulum pendidikan Islam yang ada di Malaysia ini. Seronok yang ni. Dan pengajian jawi. Pengajian jawi ni ialah kita akan ajar kamu konten, cara mengeja ejaan jawi yang terkini mengikut ejaan BBP. Pengajian jawi.
Okey, seterusnya kita pergi kepada PIMK khusus nombor 5, PIMK 393 pengajian akidah dan fiqh. Yang ni memang kamu akan belajar tentang akidah dan fiqh, tentang isu-isu penyelenggaraan akidah, tentang isu-isu berkenaan dengan akidah lah ya, tentang dan isu-isu fiqh ya. Kita kena ajar kamu tentang isu-isu semasa akidah dan fiqh. Sebab nanti pi sekolah anak murid tanya kamu, Ustazah, saya puasa tapi saya terkentut. Apa nak jawab? Jadi itu ustazah kena tahu. Jadi di situlah kita bekalkan kamu dengan ilmu pengajian akidah dan fiqh. Terus kepada kursus yang ke-6, PIMK 3203, pengajian sirah dan akhlak. Yang ni kita akan ajar kamu. Okey, akidah dan fiqh tadi ada 2 orang yang akan mengajar, iaitu ustazah sendiri dan juga ustazku, doktorku. PIMK 3203 ialah pengajian sirah dan akhlak. Pengajian sirah dan akhlak ni kita akan ajar kamu ajar semulalah tentang sirah-sirah Nabi SAW dan akhlak ya, supaya kita terisilah konten diri kamu tu dengan pengajian sirah dan akhlak. Dan yang ni akan diajar oleh Ustaz Dr. Ku. Seterusnya yang ke-7, yang terakhir, ada 7 saja kursus untuk elektif teras ini ya, yang akan kamu habiskan selama 2 tahun ya, merangkumi 20 jam kredit ya. Semua ni tak boleh pilih ya, semua ni wajib akan belajar kalau kamu terpilih dan dipilih ya. Yang terakhir PIMK 3212, pedagogi pendidikan Al-Quran. Yang ni kita akan ajar kamu cara nak mengajar Iqra'. Cara nak mengajar Iqra' kepada anak murid. Sangat mudah, sangat senang ya, macam-macam kaedah dan sebagainya. Okey, jadi kalau kamu ada soalan, kamu kumpul dulu di hujung, nanti Ustazah akan tanya, Ustazah akan bagi ruang untuk jawab tanya soalan ya. Baik, untuk makluman kamu, kita sudah ada elektif teras sejak kumpulan D lagi, iaitu D2 10 orang, D3 22 orang, kumpulan E1 20 orang, satu kelas sahaja E. Kumpulan F kita ada 2 kelas, F1 17 orang, F2 18 orang. Untuk kumpulan G kita tak tawarkan. G tak ada minor pendidikan Islam. Sebab apa? Pada ketika ini pensyarah JAPIM semuanya terlalu padat dengan jam kredit mengajar. Jadi kami tidak dapat nak menumpukan, atau kita kata tak boleh nak bahagi dah masa tu kepada minor pendidikan Islam untuk unit G ya. Jadi untuk H ini kita cuba nak buka 2 kelas, kita akan tawarkan 2 kelas dan keseluruhan ambilan ialah 50 orang, iaitu 25 orang satu kelas. Jangan risau, kita buka banyak ya. Kalau nak minta jangan risau, insya-Allah dapatlah tu ya, insya-Allah. Baik, ini dia yang Ustazah kata tadi, D2, D3, E1, F1, F2 dan sampai F13. Ini dah dia ya. F1, F2 mungkin tak adalah masa ni, dia orang tak datang lagi, ataupun mungkin dia tidak ada pemilihan lagi pada masa ni. Yang ni yang ada ialah D2, D3. Kalau dapat lihat tu ada Syafiq Mok kalau siapa kenal JPP, pengurusi JPP YDP JPP ya. Syafiq Fadil. Syafiq Fadil ni dia minor music sebenarnya, tetapi dia dia suka nak nyebuk dengan budak Mekik sebab dia dulu ma'had, dia muar dia dulu ma'had, dia memang orang agama, tapi dia buat kelainan, dia ambil music untuk minor trust dia, dan dia sangat aktif dengan surau ya, sebab itulah muka dia kat depan sekali tu ya. Okey, objektif kita ialah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Inilah dia kita ustazah, sekiranya kamu terpilih dan dipilih, kamu akan objektif yang pertama kita ialah kita ingin menjadi orang yang sebaik-baik umat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang kita belajar tentang Al-Quran dan kita ajar Al-Quran kepada anak didik kita ya. Subhanallah, sangat hebat ganjaran dan pahala yang akan kita perolehi insya-Allah. Nah, objektif yang kedua ialah elektif teras pendidikan Islam khusus untuk kita menyediakan guru pelatih yang berkemahiran mengendalikan PDP, pendidikan Islam, sebagai option kedua di sekolah. Untuk makluman kamu sekiranya untuk makluman kamu, elektif teras yang ditawarkan kepada kamu, tak kiralah elektif teras apapun, ianya adalah sebagai alternatif option sekiranya kalau kamu posting ke sekolah nanti, tiba-tiba guru bahasa Melayu kat sekolah tu penuh. Dia kata, penuh lah ni Cik Anis, apakah option kedua Cik Anis di IPG? Anis tu pun cakap,
saya pendidikan Islam. Alhamdulillah bagus. Kami memang kekurangan ustazah. Nampak? Jadi, apakah maksud elective trust? Elective trust ialah memberikan peluang option kedua untuk guru mengajar di sekolah. Ya, untuk mengajar. Jadi kalau kamu tak mengajar bahasa Melayu, kamu boleh mengajar pendidikan Islam. Selain daripada tu, kamu tidak layak. Nak mengajar muzik ke apa, kamu tidak layak lah, melainkan kamu ada sijil yang khusus untuk mengajar tu ya. Tapi dari segi ijazah sarjana muda kamu ialah option bahasa Melayu dengan elective trust kalau kita pendidikan Islam ya. Okey, jadi kita nak menjadikan nak jadikan kamu ustaz ustazah lah ni maksud dia. Kita nak jadikan kamu ustaz dan ustazah walaupun bidang trust ialah bahasa Melayu ya. Jadi kamu akan bergelar ustaz ustazah. Dia macam sebelah kaki lah. Sebelah kaki duduk bahasa Melayu, sebelah kaki duduk di pendidikan Islam. Alhamdulillah ya. Okey. Elektif ini peringatan ya, sebab kita dah ada pengalaman. Elektif trust pendidikan Islam bukan apa? Yang pertama saluran taubat. Yang ni Ustazah kena sebut sangat-sangat sebab kita dah ada pengalaman sebelum ni ya. Kita ada pelajar yang agak bermasalah kerana apa? Dia tak mau pendidikan Islam ni, tetapi dia masuk pendidikan Islam ni sebab apa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin bertaubat kepadamu, nak ambil lah pendidikan Islam, kok jadi baik. Tidak nah, tidak. Masuk elective trust pendidikan Islam bukan nak jadi baik. Masuk Ustazah bukanlah nak jadi jahat juga, tidak. Maksud di sini ialah bukanlah tempat untuk kamu buat pemulihan diri ke, nak bertaubat ke, bukan lah. Jangan tu. Ya, kalau kamu rasa alhamdulillah masuk IPG, aku ingin tinggalkan diriku yang lama, maka aku ingin bertaubat, maka pilihlah trust pendidikan elective trust pendidikan Islam. Bukan untuk taubat. Bukan. Kita nak sediakan kamu jadi cikgu ni. Okey, jadi ustazah jadi ustazah. Yang kedua, bukan kelas perbaiki diri, bukan kelas muhasabah diri lagi. Ada yang ya Allah, aku rasa berdosa ya Allah, setelah umurku meningkat masuk IPG, alhamdulillah nak perbaiki diri, nak pergi surau. Tidak ya. Surau bukan hak eksklusif budak meja pendidikan Islam. Islam bukan hak eksklusif pelajar major pendidikan Islam, tetapi dia adalah hak milik semua Muslim atas dunia ini ya. Jadi kalau kamu bergelar Muslim, kamu berhak untuk pergi ke surau, untuk belajar pendidikan Islam, untuk belajar elective trust pendidikan Islam dan sebagainya. Okey? Jadi bukan kelas perbaiki diri sebab dia akan jadi lain. Ya, dia akan jadi lain sebab kita nak mengajar kamu jadi ustazah, bukan nak jadi hamba yang bertaubat dan memperbaiki diri. Okey. Yang ketiga ialah elective trust pendidikan Islam bukan option escapism ataupun bukan option pelarian. Contoh, muzik tak minat lah, nanti kena beli keyboard. Muzik tak minat lah, nanti kena beli seruling. Seruling tak tahulah kan. Maknanya dia kena beli ke apa, dia kan. PJ malah lah, nanti panas, kulit terbakar, nanti kena pakai foundation, kena pakai moisturizer lah ke apa. Tak nak lah PJ. Lepas tu nak bagi pendidikan seni, tak sedih lah, memang tak pandai lah nak berseni ni, tak reti lah nak lukis-lukis ni. Ambil pendidikan Islam je lah. Yang ni kita tak mau. Yang ni kita tak mau. Option pelarian ni maksud dah tak ada dah benda lain, maka dia datang kepada pendidikan Islam. Yang ni tak boleh ya, tak boleh. Sebab dia bukan kerana dari dalam hati kamu. Dia bukan kerana minat kamu, dia bukan kerana pilihan diri sendiri kamu, tetapi kerana dah tak mau dah option lain, ambillah pendidikan Islam. Tak boleh ya. Jangan sesekali ya. Kelak akan merana diri. Ya. Yang seterusnya ialah elective trust pendidikan Islam bukan pilihan ibu ayah yang ingin melihat anak kesayangan bergelar ustaz atau ustazah. Mak, ibu, elective trust ni dah keluar. Acik tak tahulah nak pilih apa ibu. Jadi ambil pendidikan Islam lah cik, jadilah ustaz, manalah tahu nanti boleh kahwin dengan ustazah. Dia nak suruh anak dia jadi ustaz pasal nak suruh kahwin dengan ustazah. Tak boleh, tak boleh.
bukan pilihan ibu ayah ya. Bukan, jangan ikut ibu ayah kamu. Jangan ikut ibu ayah kamu sebab bukan ibu ayah yang nak buat assignment ya. Bukan ibu ayah yang nak buat assignment, tetapi kamu yang akan buat assignment ya. Jadi yang kamu yang akan berhadapan dengan tujuh kursus itu ya. Jadi janganlah, kalau nak tanya pendapat ibu ayah bolehlah tanya pendapat kan. Nanti ibu ayah akan ceritalah pada kamu pro and cons-nya. Mungkin dia kata ambil lah ni ke apa kan, ikutlah acik apa biar acik minat acik kan. Jadi acik pun pilih lah ya, mana yang rasa minat dalam diri ya, rasa minat dalam diri. Okey, kita pergi terus kepada syarat utama. Mestilah pelajar tersebut mestilah keluaran SMKA atau KAA, kelas aliran agama. Salah tu tulis tu KKA pula. KAA, kelas aliran agama atau aliran agama yang bermazhab Syafi'i dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting ya. Lagi mai ada ke pelajar H ni daripada Perlis nah. Ustazah pun daripada Perlis, tapi Ustazah Ahlus Sunnah wal Jamaah nah. Jadi mestilah keluaran SMKA, KAA atau aliran agama, atau kalau SBP ke yang yang menawarkan di aliran agama, bolehlah memohon. Bolehlah memohon. Yang kedua, syarat utama ialah mestilah kepujian dalam syariah Islamiyah atau Quran Sunnah atau tasawur Islam atau bahasa Arab di dalam SPM. Ya, mestilah ada kepujian dalam syariah Islamiyah, Quran Sunnah, tasawur Islam dan bahasa Arab dalam SPM. Ya, ini kita nak sebab apa nak? Sebab ingat elektif teras ni kita dah tak ajar dah konten. Kita tak ajar dah isi kandungan. Kita tak ajar dah sifat 20, kita dah tak ajar dah benda tu ya. Kita nak ajar kamu cara mengajar pendidikan Islam. Jadi apa ilmu yang kamu ada sejak SPM, apa ilmu yang kamu ada sejak sekolah menengah, apa ilmu yang kamu ada semasa belajar di sekolah dulu, sekolah agama dan sebagainya, itulah yang akan kamu bawa. Ya. Jadi sebab kita takkan ajar konten lagi dah. Cuma adalah 2-3 yang sudah sebut tadi kan. Pengajian akidah, pengajian jawi tu kan. Yang tu ada tapi sikit sangat berbanding pedagogi. Yang paling banyaknya ialah pedagogi kurikulum. Ya. Jadi kita tak mau dah buang masa kita dengan nak belajar-belajar konten itu semua. Sebab itulah kami memerlukan kamu mempunyai kepujian dalam syariah Islamiyah, Quran Sunnah, tasawur Islam, bahasa Arab SPM. Ya. Okey. Seterusnya, syarat utama, sangat mahir membaca Al-Quran secara bertajwid. Dan kalau kamu boleh bertaranum, itu adalah bonus. Ya, sangat mahir membaca Al-Quran secara bertajwid. Ya, okey. Yang ketiga, yang keempat seterusnya, sangat mahir membaca dan menulis dalam tulisan Jawi. Ya, sangat mahir membaca, bukan sekadar membaca tetapi juga menulis. Kalau Ustazah nak buat mengeja, lagi sama lah kan, menulis kan. Membaca, mengeja dan menulis dalam tulisan Jawi. Macam tadi sebenarnya kita ada pengajian Jawi, tapi pengajian Jawi itu ialah kita lebih kepada kaedah DBP ya, kaedah terkini pengejaan Jawi. Apa yang kita nak dia sangat mahir ni sebenarnya tulisan dia cantik. Tulisan dia Jawi dia cantik. Tak adalah macam orang kali pertama nak menulis Jawi kan. Macam toge, sayok toge tu kan. Macam tu itu tak maulah. Kita nak tulisan dia cantik. Dan kalau kamu ada kemahiran kaligrafi khat, itu adalah bonus. Sama seperti taranum tadi ya. Okey, seterusnya nombor 5, minat yang mendalam dalam pendidikan Islam. Kamu minat yang mendalam. Yang ni Ustazah nak tujukan kepada mereka yang masa minta IPG dulu, minta option pendidikan Islam. Boleh tak Ustazah tahu di sini, yang di dalam Google Meet, boleh angkat tangan tak siapa yang minta pendidikan Islam masa IPG tapi tak dapat, tiba-tiba dapat bahasa Melayu. Boleh angkat tangan, Ustazah nak tengok, Ustazah nak kira sikit. Okey, jatuh. Terima kasih jatuh tangan ya. Okey, terima kasih. Baik, bagus. Jadi yang kepada yang angkat tangan tadi tu, kita alu-alukan kamu untuk elektif trust ini ya. Dan nanti di dalam borang permohonan tu nanti boleh tulis kamu dulu mohon IPG minta pendidikan Islam tapi tak dapat bahasa Melayu ya. Ini yang minat mendalam dalam pendidikan Islam.
Syarat seterusnya, bersedia melakukan perubahan kendiri dari segi ilmu, penampilan dan akhlak. Maklumlah kita ni dah tak belajar tentang konten. Jadi pelajar-pelajar elektif teras ni dia kenalah cari kelas-kelas kat luar, ke YouTube ke, dengar ceramah ke, pi daurah ke, talaqi ke dengan tok guru, ya, buka kitab dan sebagainya. Yang tu kita mau. Penampilan, ya, yang perempuan mestilah bertudung, tutup dada. Ustazah tak kata tudung sekolah agama hak yang tutup sampai ke tangan tu, ya, tidak, ya. Tetapi mestilah tutup bahu. Kalau kamu tanya sini-sini yang lama, dia tahu dah Ustazah Hilda kempen pakai tudung dia, kempen tutup BCG, tudung tutup BCG. Tu cucuk BCG kamu tu kan. Dia mestilah tutup bahu, ya, penampilan. Yang lelaki mestilah berpakaian sopan dan ada orang kata apa? Ciri-ciri ustaz. Ciri-ciri ustaz ni apa dia tah? Songkok kan? Ya. Dan akhlak, dan akhlak, dan akhlak ni banyak segilah. Ini Ustazah tak payah hurailah, saya jadi kuliah akhlak pula ni nah. Okey, bersedia nah, maksudnya bersedia melakukan perubahan kendiri. Ingat, kita nak jadi ustaz-ustazah dah ni. Kalau minta ni jadi ustazah, ya. Nombor 7, bersedia untuk kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Yang ni mestilah kamu kena kreatif dalam digital. Yang ni ustazah bersama elektif teras. Kalau kamu nampak ni, nampak tak Hazwan, Syolihin dan Rizwan. Ni adalah JPP, ya. Depa adalah minor pendidikan Islam iaitu kelas E1. Dan juga ini kakak-kakak ni depa D2. D2 juga minor pendidikan Islam. Semua ni adalah kumpulan inovasi ustazah yang mana mereka semua mereka ialah elektif teras pendidikan Islam. Di samping itu, kalau kelas pendidikan Islam ini contoh loading jap. Ini kelas D3 pendidikan Islam. Diri. Oh. Ingat. Acak apa? Okey. Satu. Acak ke depan. Itu. 1, 2, 3. Indal fajri. Okey, Ustazah pasang sikit je lah sebab nampak line tu macam sekat-sekat. Ini adalah lagu rangsangan untuk pedagogi pendidikan Islam yang mana kelas D3 ini mereka nak pergi praktikal masa tu, ya. Jadi mereka orang kata apa, inilah berusaha menyanyi, buat seni dalam pendidikan dan sebagainya. Ini sebahagian lah, ya. Mereka adalah elektif pendidikan Islam. Nah, ini antara contoh lagi lah. Ini antara contoh lagi. Dari temanan udah lama manggil sayang, awal-awal nanya makan kamu di mana dengan siapa? Kejap. Apa kata kalau kita ubah sikit lirik lagu ni jadi macam ni? Jom. Kitab Zabur Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad, kitab Zabur Nabi Daud. Okey, inilah maksud Ustazah ialah kamu sentiasa ingin memberikan pelbagai jenis kreativiti kamu di dalam pengajaran, buat dalam bentuk lagu dan sebagainya, ya. Ini lain pula. Okey. Ini pun sama, kreativiti dalam pengajaran. أنا إنسان لي إحساس أملك دوما 5 حواس بالأنف أشم الوردة بيدي ألمس وجه الجدة بالعينين أرى الأعلام تخفق في أمن وسلام بالعينين. Okey, video ni panjang tapi Zah nak cerita kata ini adalah lagu-lagu yang orang kata apa, kita boleh gunakan dalam pengajaran kita. Tak kisahlah dalam bahasa Arab ke, dalam bahasa Melayu ke, semuanya boleh digunakan. Seterusnya, nombor 8, sentiasa tajdid niat kerana Allah dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
perbaharui niat. Ya, langkah kaki aku nak jadi ustaz, ustazah yang sentiasa mendahulukan Allah dan Rasul dan ingin membawa jalan dakwah Nabi ini. Yang tu kena niat. Jangan niat sebab macam tadi kan nak kahwin dengan ustazah, nak kahwin dengan ustaz ke, tak mau nah. Dan tajrid niat kerana Allah. Sebab kita ini buat kerja Nabi ini memerlukan kesungguhan sepenuh apa orang kata apa? Seluruh daripada jiwa dan raga. Seluruh daripada jiwa dan raga. Sebab membawa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat berat, banyak dugaan dan cabarannya, terutama kamu sebagai pelajar ini, cabaran yang Ustazah lihat orang pendidikan Islam, cabarannya ialah pada akhlak. Pada akhlak. Ya, kamu akan diuji, ya, kamu akan diuji dengan ilmu, kamu akan diuji dengan perasaan, hati, emosi dan sebagainya. Baru belajar pedagogi pendidikan Islam 1, dah rasa macam wali ulama, tu tak boleh, ya. Yang tu yang sangat kita perlu hati-hati, ya. Kerana itulah ujian dan dugaan yang terbesar bagi kita orang pendidikan Islam. Okey. Dan cara memohon, yang pertama isi borang permohonan yang akan dikeluarkan oleh Encik Rozidan, ya. Ustazah yakin borang tu dia ada banyak pilihan. Pilihan pertama, kedua, ketiga, macam kamu isi borang IPG dulu kan. Kamu letak pendidikan Islam nombor 1, nombor 2 tu letaklah apa-apa sekiranya kamu tak dapat pada nombor 1 tu letaklah, ya. Dan nombor 2, setelah kamu mengisi borang permohonan, Encik Rozidan akan berikan borang-borang pilihan, borang-borang pelajar yang isi pilihan pertama pendidikan Islam itu kepada Japim. Dan Japim akan kendalikan satu temuduga untuk pelajar-pelajar ini. Ya, kita ada temuduga. Macam mana kamu masuk IPG, macam tu jugalah kita ada temuduga. Temuduga kita senang saja. Kita akan minta dia baca Quran, tulis jawi dan kita akan bagi satu soalan fardu ain. Itu sahaja. Satu je soalan fardu ain pun, tak susah pun kan. Contoh dia soalan apa? Ustazah kata, contoh dia kita kata kamu sedang bersahur. Tiba-tiba kamu terdengar azan sedangkan masih ada roti di dalam mulut kamu. Apakah kamu nak buat? Macam tu je soalan dia, contoh. Ya, macam tu je. Satu soalan fardu ain. Dan akhir sekali kita akan berikan keputusan. Baik. Ini hashtag. Biasalah Ustazah Ida, kalau bukan kita siapa, kalau bukan sekarang bila. Siru ala barakatillah. Sekarang Ustazah buka kepada sesi soal jawab. Sekejap je. Silakan. Siapa nak tanya apa-apa? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ada satu soalan yang apa pernah kawan tanyalah. Ya. Perkenalkan nama dan kelas kamu? Ya? Perkenalkan nama dan kelas. Nama saya Ahmad Haris Akmal dari kelas H4. Okey. Saya nak bertanya berkaitan dalam elektif pendidikan Islam ni kena ambil bahasa Arab ke? Okey. Terima kasih kepada Haris Akmal. Seperti yang telah Ustazah sebut tadi, sepanjang dalam Ustazah present tadi, tidak ada bahasa Arab langsung. Tidak ada pengajian bahasa Arab langsung. Tak ada langsung. Kalau kita tengok pun kursus-kursus ini, Ustazah pergi balik ke belakang. Kalau kita tengok balik kursus-kursus ini, tidak ada pun bahasa Arab. Tidak ada pun bahasa Arab. Semuanya akan diajar dalam bahasa Melayu. Kita tengok ni, nombor 1. PIMK pengajian tafsir Quran ulum hadis. Tu tentang kita belajar tentang tafsir Quran dan ulum hadis, Ustazku. Yang kedua, pedagogi pendidikan Islam, akidah dan sirah. Ini kita belajar bagaimana kamu nak mengajar. Kita akan ajar teknik, kaedah, cara, kaedah nak mengajar, ya. Cara baca di SKP. Di SKP tu kamu first time dengar tu. Tak apalah, ya. Nombor 3, 3093 pedagogi pendidikan juga, pedagogi juga. Cara mengajar juga, apa nak buat, bagaimana nak ajar ibadah, macam mana nak ajar murid tentang solat, macam mana nak ajar kalau murid tu nak ajar akhlak, bagaimana nak mengajar jawi, macam mana nak ajar di huruf hijaiyah, cara menulis huruf hijaiyah, macam tu. Ya. Seterusnya kurikulum pun dalam bahasa Melayu, tak ada juga bahasa Arab. Ya. Nombor 5 juga dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Arab, pengajian akidah dan fiqh.
Nombor 6 juga dalam bahasa Melayu. Nombor 7 juga dalam bahasa Melayu. Pedagogi pendidikan Al-Quran lebih kepada mengajar Iqra. Kita akan ajar murid bagaimana cara nak mengajar Iqra. Kalau kita ajar kamu untuk kamu ajar murid bagaimana nak belajar Iqra. Macam tu. Ya. Jadi tidak ada langsung bahasa Arab. Jangan takutlah. Jangan takut, jangan takut. Tapi biasalah kalau pengajian akidah dan fiqh ni adalah terma-terma Arab sikit-sikit kan. Kita terma sikit-sikit je lah. Macam nama-nama, macam sifat-sifat Allah kan. Yalah Murji'ah, kita ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu kan bahasa Arab tu. Ya. Lagi apa lagi? Khawarij, itu fahaman-fahaman yang menyeleweng akidah tu semua terma-terma dalam bahasa Arab, tapi belajar dia dalam bahasa Melayu. Jangan takut jangan takut. Takut sangat bahasa Arab apa dia. Okey, lain soalan. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Saya Dila di kelas 9. Saya nak tanya, Okey. tadi syarat utama kena ada kepujian dalam syariah Islamiah, Quran Sunnah, tasawuf Islam, bahasa Arab. Macam mana kalau ada yang SPM tak ambil salah satu daripada ni? Okey. Terima kasih Adila. Terima kasih atas soalan. Baik. Maksud Ustazah, okey, Ustazah pergi kepada slide tadi ya. Ustazah tak tulis semua tau. Ustazah maksud dia Ustazah tidak tulis. Okey, kita pergi syarat. Okey. Kepujian nampak tak ni slash. Slash ni atau. Atau ya. Ustazah faham tu. Ustazah faham sebab tu Ustazah masukkan tasawur Islam. Pelajar yang belajar tasawur Islam, dia tak ambil syariah dan Quran. Betul tak? Ustazah cakap. Betul Ustazah. Ya betul. Pelajar yang ambil syariah dan Quran Sunnah, dia tak belajar tasawur. Ya. Jadi sebab itulah ada slash di sini. Slash maknanya atau lah. Jadi kamu mestilah kepujian dalam syariah atau Quran atau tasawur atau bahasa Arab. Macam itu. Ya. Sudah tahu tu. Okey, jadi dia atau saja. Jadi sudah tahu tu kalau ada pelajar yang macam mana Usuluddin. Ada yang ambil Usuluddin. Usuluddin ni STAM kan? Tak Ustazah. Tu subjek kurikulum dini Ustazah. Oh dini, subhanallah. Ya. Sudah tertinggal dini. Tak apa, bagus. Usuluddin kita terima. Apa-apa subjek yang berkenaan dengan pendidikan Islam kita terima. Ya, kita terima. Ya, Ustazah tak masukkan, Ustazah tertinggal. Ustazah tak teringat kepada dini tadi. Tahfiz tak ada kat sini tak? Dia program dini ada. Okay, dini kita tak termasuk dalam ni. Ya, Ustazah terlupa nak bubuh. Jadinya boleh. Apa-apa saja subjek pendidikan Islam atau kursus yang berkenaan dengan pendidikan Islam dikira di dalam syarat utama ini. Boleh, ya, boleh. Ya, okey. Jangan bimbang, nanti masa temu duga kita akan minta kamu tunjuk kamu punya result SPM kamu, ya. Okey. Okey, ada soalan lain? Tak ada dah. Tak ada dah. Jadi boleh kau Ustazah kita berhenti di sini? Atau ada nak tanya lagi? Ustazah buka peluang lagi. Ustazah. Ya. Assalamualaikum, saya daripada kelas H2. Salam, Nak ya. tanya, kalau budak daripada sekolah biasa boleh ambil ke pendidikan Islam ni? Okey, baik. Soalan yang sangat bagus. Soalan yang sangat bagus. Untuk daripada yang sekolah menengah harian, nama dia sekolah menengah harian lah kan? Kita panggil sekolah menengah harian. Kamu ambil tak tasawur Islam? Ambil Ustazah? Ambil. Okey, kalau kamu ambil tasawur Islam, kita terima. Walaupun kamu bukan daripada SMKA atau KAA. Kita terima. Ya. Sebab kita sudah ada pelajar yang minor pendidikan Islam atau elektif teras pendidikan Islam daripada sudah tak ingat F1 atau F2 yang bukan daripada sekolah agama. Ada. Ramai juga. Kerana mereka ambil tasawur Islam. Ya, dan boleh, boleh isi.
Nanti kita temu duga kadang-kadang yang sekolah agama, sekolah menengah harian ni dia baca Quran lagi bertajwid daripada orang yang sekolah agama. Ya, mana tahu kan rezeki. Mana tahu rezeki, ya. Okey, baik. Menjawab tak soalan? Ustazah, bagaimana Ya. kalau dia sekolah menengah biasa, dia tak ada ambil pun salah satu subjek agama. Tapi dia berminat. Okey. Jadi kalau dia sekolah menengah, sekolah agama, sekolah menengah harian biasa dan dia tak belajar pun apa nama yang di depan mata kita sekarang ni, dia cuma belajar pendidikan Islam je, ya. Sebab SPM dia ada pendidikan Islam untuk yang basic sekolah menengah harian biasa. Sekolah harian biasa. Pendidikan Islam yang tu kita tak terima. Ya, kita tak terima. Kita hanya terima tasawur Islam sahaja. Ya, pendidikan Islam yang biasa tu kita tidak terima. Kita hanya terima tasawur Islam sahaja. Ya, jadi Ustazah minta maaf kepada yang sekolah harian biasa yang pendidikan Islam. Kita tak terimalah sebabnya macam ni. Dia dari segi konten tu, dari segi isi kandungan tu, ya, dari segi isi kandungan tasawur Islam ni dia lebih orang kata apa? Dia lebih sikit lagi lah daripada pendidikan Islam yang biasa tu, ya. Jadi yalah nak jadi ustazah kan, jadi konten tu dia kena lebih sikit, isi kandungan tu kena lebih sikit, ya, supaya nanti tak adalah orang tanya hukum hakam kat kamu, ya. Dia bukan boleh kalau nama ustazah ni orang akan duk tanya hukum je lah. Apa hukum berzikir, apa hukum lah, macam-macam lah nah. Jadi minta maaf kepada yang sekolah harian biasa yang hanya ambil pendidikan Islam walaupun berminat, sebab dia melibatkan konten, dia melibatkan isi kandungan ataupun kita kata ilmu yang ada di dalam diri kamu tu, ya. Tak cukup lagi, ya. Tak cukup lagi. Okey. Okey, ada soalan lain sebelum Ustazah berhenti? Tak ada dah. Boleh tanya cepat-cepat nah? Tak ada dah nah? Okey, kalau tak ada dah, Ustazah rasa itu saja untuk malam ini. Sekiranya masih ada soalan, bolehlah PM Ustazah di WhatsApp atau mana-mana pensyarah Japim. Atau nak lebih spesifik lagi KJ Japim. Tapi buat masa sekarang ni KJ Japim Ustaz Lufi dan Ustaz-Ustaz yang lain tu dia pun tak berapa sihat, ya. Bolehlah PM Ustazah. Ambil nombor telefon Ustazah. 012 435 4953. 435 4953. 012 nah. 012 435 4953. Okey. Jadi elektif teras pendidikan Islam ini ialah benar-benar akan kita bawa kamu menjadi ustaz-ustazah bagi option kedua di sekolah nanti di samping bidang teras bahasa Melayu, ya. Dan pada semester kelima dah tak ada dah subjek. 7 kursus tu kita akan habiskan di dalam 4 semester atau 2 tahun pertama kamu masuk PISMP nanti. Bila masuk saja ke semester kelima, kamu sudah akan praktikum dan tidak ada lagi kursus yang akan belajar dalam pendidikan elektif lah. Elektif tu dah tak belajar lagi dah, ya. 7 kursus yang sudah cerita tadi tu kita akan habiskan dalam masa tempoh 4 semester ataupun 2 tahun. Ya. Dan insya-Allah masa praktikum nanti pun kamu pergi ke sekolah, kamu akan diselia atau diobserve dengan 2 subjek, iaitu bahasa Melayu dan pendidikan Islam. Ya, dan siapa yang akan menyelia pendidikan Islam? Ustaz-Ustazah Japim. Ya, Ustaz-Ustazah Japim. Kita boleh kata ginilah, pelajar minor pendidikan Islam ni dia macam anak angkat Japim lah juga. Ya, macam anak angkat Japim lah juga. Dia akan banyak masa dengan Japim juga nanti di samping bahasa Melayu, ya. Okey. Okey, Ustazah rasa itu sahaja setakat sekarang ini. Kalau ada soalan ke apa boleh WhatsApp Ustazah. InsyaAllah masa-masa terluang Ustazah akan balaslah insyaAllah. Jadi itu saja, Ustazah minta maaf apa-apa kekurangan sepanjang Ustazah menyampaikan taklimat dan soal jawab ini. Dan kita akan berjumpa kepada yang minat, ya, kita akan jumpa dalam sesi temu duga insyaAllah. Tak susah pun, baca Quran je. Baca Quran, ya, baca Quran dan tulis jawi. Kalau kamu dah memang mahir insyaAllah, tak ada apa nak risau.